السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahqa wa Sa'dun jalis, فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Nabi membahagi-bahagikan pemberian dia kepada beberapa orang. Nabi dia memang macam tu. Sama ada pemberian itu berupa zakat, orang mai wakil dekat Nabi, Nabi bahagi dekat orang yang ada, ataupun pemberian itu berupa duit Nabi. Nabi SAW dia kalau ada duit, kalau ada benda berharga di rumah dia tak boleh tidur malam selagi dia tak bagi korang. Ini satu benda yang kita tak terbuat macam Nabi buat. Kita orang kalau boleh hak kita juga, yang tu kita. Hak kita nak bagi ke orang ni fikir 15 kali. Tapi hadis menceritakan kepada kita yang kata Nabi SAW ni, dia kalau di rumah dia ada benda berharga, dia tak boleh tidur malam melainkan benda tu dia bagi ke orang. Demikianlah yang dikatakan luhurnya Nabi SAW. Kalau dia bercakap dia tak mau dunia, dia tak mau tunggu.
Kita boleh baca ayat Quran, baca hadis yang menceritakan kata dunia ni begitu begini dan sebagainya, tapi kita sendiri dengan dunia ni Allah yang mengetahui. Jadi ada baiknya kita menerima hakikat kelemahan diri kita tu, dan kelebihan Nabi SAW tetap menjadi ingatan dalam hati kita. Kalau boleh, tak boleh semua, tak boleh setengah suku daripada sifat Nabi. Kalau ada ke kita dah cukup baik. Jadi Sa'ad radhiyallahu anhu dia menceritakan, dia kata Nabi SAW pada satu hari Nabi mengagih-agihkan pemberian kepada beberapa orang sahabat. Kata dia, pada waktu itu dia duduk, dia melihat Nabi duduk bagi-bagi kepada sahabat-sahabat. Kata Sa'ad, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Dia kata dalam ramai-ramai ada tu semua pakat dapat belakang apa yang Nabi bagi, kecuali ada satu orang lelaki. Nabi skip dia tak dapat. Ada tu Nabi bagi belakang, bagi illa rajulan, melainkan ada satu lelaki, ada satu sahabat Nabi skip dia, Nabi tak bagi ke dia. Kata Sa'ad, huwa a'jabuhum ilayya, sedangkan lelaki kejadian yang berlaku ni, dia kata betul-betul menarik perhatian aku. Aku rasa apa hal tak kena tang mana. Pemberian ada, tapi Nabi sengaja tak bagi kat seorang ni. Maka benda tu dia kata menjadikan dia rasa takjub. Faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan. Maka dia kata aku pun tak boleh tahan, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad kata ya Rasulullah ma laka an fulan. Sa'ad kata ya Rasulullah, apa pasal yang tinggal dia ni? Dia tak tanya apa benda tu jadi duk baru dalam. Tanya abang dia tak bagi puas hati tak pasal apa yang dia ni seorang sikit. Di langkah dia ni pasal apa yang tak bagi dekat dia ni seorang pasal apa. Dia tak boleh tahan, dia tanya Nabi. Dia kata ya Rasulullah ma laka an fulan. Ya Rasulullah, awak ni pasal apa? Apa kena dengan si fulan ni sehingga kan dia tak dapat pemberian ni? Fawallahi inni la arahu mu'minan. Dia jadi garantor. Dia kata demi Allah ya Rasulullah, ni orang yang Tuhan tak bagi ni, dia ni mukmin, dia orang yang beriman kepada Allah. Pasal apa yang tak bagi ke dia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ke dia, Nabi kata au musliman. Nabi kata dia betul-betul mukmin ke dia muslim saja ke? Nabi kata begitu. Ni orang yang duk nak jadi lawyer dia, nak pergi pertahan dia, bila aku tak bagi dekat dia, amai tahan dada, begitu tanya aku pasal apa tak bagi kat dia ni, bersumpah pula demi Allah ya Rasulullah, dia ni orang baik, dia ni orang beriman, pasal apa tak bagi ke dia? Nabi tanya balik dekat Sa'ad ni, Nabi kata dekat dia, au musliman, betul ke dia mukmin ataupun dia muslim, dia orang Islam saja? Fatakattu qalilah. Dia kata aku pun jadi sengak kita. Dia kata. Pasal Nabi jawab macam tu. Bila dia tanya Nabi, Nabi jawab macam tu. Jawapan Nabi tu menyebabkan dia jadi tersengak. Macam tu. Summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati. Dia kata tak boleh. Dia kata aku tak puas hati. Dia kata duk mai dalam hati aku ni, dia duk kacau. Pasal apa? Pasal aku rasa aku kenal orang hak Nabi tak bagi ni. Jadi benda tu duk kacau aku pun tak puas hati. Pasal apa Nabi tak bagi dekat dia ni? Fa'udtu limaqalati. Dia kata aku ulang lagi sekali tanya Nabi. Faqultu ma laka an fulan. Dia kata ya Rasulullah, awak tak bagi kat dia ni. Dia kata dia tak puas hati. Dia duk berasa Nabi ni ada orang pergi duk habaq tak elok pasal kawan ni ke, maka kerana tu Nabi tak bagi ke dia ke, ataupun tak puas hati. Benda ni duk kacau, dia kata dalam hati dia. Maka dia kata tanya lagi sekali. Dia kata ya Rasulullah ma laka an fulan. Awak pasal apa betul-betul yang tak bagi dekat dia ni seorang?
Fawallahi inni la arahu mu'minan. Dia kata, ya Rasulullah, demi Allah dia ni beriman. So kata dia, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Sa'ad ni, au musliman. Nabi kata, betul ke dia mukmin? Ke dia muslim saja ke? Dia Islam ke? Begitu. Fasakattu qalilah. Dia kata, aku jadi tersengak pula. Summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati. Dia kata, tak boleh dia, aku tak buat hati tu. Dia kata, aku tanya lagi sekali, 3 kali dia tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa tak bagi dekat dia ni? Pasal apa orang lain semua bagi? Pasal apa dia ni seorang tak bagi? Pasal apa ya Rasulullah? Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ulang jawapan yang sama. Nabi kata, au musliman. Nabi kata, betul ke dia beriman, dia mukmin, kok dia muslim saja kot, dia Islam saja kot. 3 kali dia tanya, 3 kali Nabi jawab sama. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baru Nabi kata, ya Sa'ad, inni la u'tiya ar-rajul wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahu Allahu fil nar. Nabi kata kat dia, Nabi kata Sa'ad, Nabi kata macam ni, sesungguhnya aku lebih suka nak bagi kepada orang lain lebih daripada dia ni. Nabi kata, dan aku nak bagi tahu dekat kamu satu benda, Sa'ad, aku tak mau dia ni disembangkan oleh Allah ke neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama, jangan kita buruk sangka kepada Nabi, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengajaran nombor 1. Kita jangan ingat macam-macam dekat Allah, dekat Nabi. Kalau Allah bagi kat kita lagu kita hari ni, kita baik sangka, mungkin ini yang terbaik untuk kita. Mungkin kalau Allah bagi kat kita lain daripada hal kita dapat hari ni, mungkin tak baik untuk kita. Maka apa yang Allah bagi, inilah yang terbaik untuk kita. Kita baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Kita tak ada ingat tak elok kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kebanyakan manusia dia tak berhati. Tuhan bagi kat dia banyak mana, dia tak berhati. Dia kata, pasal apa? Aku dah pulun dah, aku dah usaha dah, aku dah buat macam-macam dah. Pasal apa Allah bagi kat aku banyak ni dah? Sedangkan dia banding dengan kata orang lagi, dia ni aku kenal dia. Dia ni kalau nak banding rajin dengan aku jauh lebih rajin. Dia ni jauh lebih penyegan. Tapi pasal apa Allah bagi kat dia lebih? Kita tu tak puas hati dengan apa yang Tuhan bagi ke kita. Kita tidak berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hak Allah bagi itu adalah yang terbaik untuk kita. Sama dengan hadis tadi, dia beritahu apa dekat kita? Dia beritahu kata Nabi SAW tak bagi dekat seorang ni, dekat orang lain Nabi bagi. Bila Sa'ad duk tanya Nabi, Nabi jawab last kali. Nabi kata apa? Nabi kata, aku saja nak bagi dekat hak lain dan aku tak bagi dekat dia ni. Pasal apa? Pasal kalau aku bagi dekat dia, boleh menyebabkan dia terjerumus ke neraka. Nabi kata. Nabi SAW satu orang manusia yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa nak jadi ke depan. Maka itu menjadi rahsia Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil ialah pengetahuan kita ni cukup limited, cukup terhad. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala-galanya. Kita ni pandai kita macam mana pun, pengetahuan kita dia ada limitnya. Kalau tuan-tuan tanya saya tu balik dinding tu lah ni ada berapa orang ambil ayat semayang, saya tak tahu. Pasal apa? Mata saya nampak dekat dinding tu, balik dinding tu ada pancong ambil ayat semayang. Lah ni ada berapa orang ambil ayat semayang. Saya tak boleh jawab dah. Pengetahuan saya takat tu aja. Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan dia, ilmu dia meliputi segala-galanya. Tuan-tuan tengok dalam surah Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan benda ni. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah
wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ayat pendek aja daripada surah Luqman 34. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia saja yang tahu tentang bila nak kiamat. Kita boleh tahu apa tuan-tuan? Kita boleh tahu daripada tanda-tanda nak jadi kiamat yang Quran bagi tahu, yang hadis bagi tahu. Kita boleh bagi tahu kata kiamat tak dia orang. Tuan-tuan tengok ni kemusnahan hadut jadi dalam alam lah ni. Oh takut tuan-tuan. Buka TV tengok takut. Cerita kata angin kuat, cerita kata ribut, cerita kata taufan ni dia pergi tak tentu tempat lah ni. Myanmar kena ni dijangka 220,000 orang mati. Tapi hari ni angka yang muktamad tak tahu lagi. Tapi jangka berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang ada dekat mereka jangka 220,000 orang mati dalam taufan apa? Nargis apa nama ni? Sekali dia harung aja, sekali dia randuk aja, ratus ribu orang mati. Gempa bumi ni tak tahu mana tempat dah. Tempat yang tak biasa jadi gempa, yang bukan laluan gempa bumi, yang apa semua kena lah ni. Makna dia apa tuan-tuan? Ni tanda-tanda ataupun bunga-bunga kata kiamat tu ada dekat. Dia dah bagi signal dah. Kalau macam ni punya signal Allah bagi, manusia masih tak mau semayang, manusia masih derhaka Allah, manusia masih nak melipat gandakan maksiat dia kepada Allah, maknanya manusia tak reti, tak ambil pengajaran kepada apa yang Allah nak bagi wahyu dekat dia. Tapi betul-betul bila aktual, bila kan exact punya tarikh nak berlaku kiamat, Tuhan kata innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu tarikh sebenar kiamat bila. Wa yunazzilul ghaith. Allah sahaja Tuhan yang tahu bila hujan nak turun. Kita tak tahu tuan, kita tengok pokok hujan, kita kata ni nak main hujan lebat. Tengok hilang pokok hujan. Tak jadi hujan. Kita tengok cuaca macam cerah, macam tak ada apa, tahu sekali dia main dengan hujan, dengan angin, dengan apa sekali main. Kita tak tahu sebenarnya tu. Kalau kita teka, nasib-nasib kena. Tapi bukan kita teka tu, kita tahu dengan tepat, tak ada. Yang tahu tepat bila hujan nak turun, di mana hujan nak turun, secara tepatnya Allah saja yang tahu. Allah beritahu dalam ayat ni, wa yunazzilul ghaith. Dialah Tuhan yang buat turun hujan. Tuhan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tahu bila hujan betul-betul nak turun. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah sahaja Tuhan. Allah sahaja Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam rahim ibu. Dan orang perempuan berumah tangga, bila dia nak dapat anak, Tuhan tahu. Dia nak dapat anak lelaki ke perempuan, Tuhan tahu. Nak keluar main tu anak dia nak hidup berapa hari, Tuhan tahu. Anak yang keluar mai itu nak sempurna ke nak cacatkan, Tuhan tahu. Semua Allah Subhanahu wa taala tahu. Sejak daripada dalam rahim ibu, Allah dah tahu dah apa nak jadi kesudahan kepada benih yang ada di dalam rahim perempuan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satu manusia, tidak ada satu nyawa, tidak ada satu jiwa dalam dunia ni yang tahu betul-betul esok dia nak buat apa. Tuan-tuan, punya lemahnya kita ni, nanti kita nak buat esok pun kita tak pasti. Orang tanya kita, Ustaz, esok pukul 8 Ustaz dia dari mana? Kita jawab, insya-Allah pukul 8 saya on the way nak pergi office. Kita boleh jawab macam tu? Belum tahu tuan-tuan. Pagi itu kita nak keluar office, tengok-tengok ada jiran main temu depan rumah. Kita sembang-sembang dengan dia, pukul 9 baru kita sampai office. Kita boleh buat satu andaian. Kalau berdasarkan jadual biasa, kita pukul 8 on the way nak pergi office. Tapi betul-betul itu nak jadi apa time tu, Allah saja yang tahu. Kita tak tahu apa kita nak buat esok. Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu manusia di dalam dunia ni yang tahu dia nak mati di mana.
Di bumi mana dia nak keluar nyawa dia ni? Di bumi mana dia nak habis umur ni? Dia pun tak tahu. Dia boleh kata, dia kata aku harap ni aku mana aku mati rumah aku sendiri. Belum tentu tuan-tuan. Kita pergi buah haji, kita mati di Padang Arafah pun boleh jadi. Kita pergi rumah anak di Kuala Lumpur, kita mati di rumah anak di Kuala Lumpur pun boleh jadi. Kita keluar main masjid, tengah duduk sujud sembahyang, orang lain bangkit pada sujud, kita duduk sujud lagi, kita mati dalam sujud pun boleh jadi. Kita tak tahu kita nak mati di mana. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat kita, kata manusia dengan ilmu, dengan pengetahuan hampa yang limited, yang terhad ni, hampa macam ni. Tu dah cakap besar, tu dah mengaku pandai sangat. Hampa punya pengetahuan takat ni aja, hampa tak boleh tahu lebih daripada ni. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah Tuhan yang alim, yang maha mengetahui, khabir, lagi dia tahu sampai cukup-cukup punya pengetahuan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita. Dan dalam hadis tadi juga nak bagi tahu dekat kita, kata bahawa Islam dengan Muslim dengan mukmin, Islam dengan iman itu tidak sama. Bila sangat 3 kali duk kata dekat Nabi, ya Rasulullah, demi Allah dia ni beriman, Nabi kata tak, dia Islam saja kot. Kita tak kenal orang tu beriman ke tak, kita tak kenal, tapi kita kenal orang tu Islam. Pasal apa? Pasal Islam disukat daripada amalan luaran dia. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia Islam. Kita nampak dia pergi masjid, dia semayang, dia Islam. Kita tengok dia dah pergi haji balik mai, kita kata dia Islam. Tapi dia beriman ke tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah yang mengetahui. Apa yang dia duk buat ni, lahir ataupun zahir benda yang kita nampak, itu membuktikan dia Islam. Tapi adakah dia satu Muslim yang betul-betul beriman kepada Allah ataupun tak? Kita tak tahu. Allah saja yang tahu kita ni Muslim ataupun kita betul-betul mukmin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza aslama al-'abdu fahassana islamah, yukaffiru Allahu 'anhu kulla sayyi'ah, kana zalafaha wa kana ba'da dhalik al-qisasul hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apabila satu orang manusia tu Islam kepada Allah, Islam makna dia tunduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apabila satu manusia tu jadi orang Islam, dia masuk Islam, fahassana islamah, dan dia mengelokkan Islam dia. Dia bukan setakat masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah saja, tapi mata kita tengok dia beramal dengan amalan Islam. Dia memperelokkan Islam dia. Yukaffirullahu anhu kulla sayyi'ah. Allah Subhanahu Wa Taala janji, Nabi kata Allah akan menghapuskan semua dosa kejahatan yang dia buat sebelum itu. Satu orang yang bukan Islam, dia masuk Islam umur 55, dia masuk Islam umur 60. Hari dia masuk Islam tu 55 tahun punya rekod Tuhan write off tadi. Dia jadi zero, dia jadi orang yang bersih macam mana bau beranak mai daripada perut mak. Satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita semua. Itu satu janji daripada Allah. Siapa masuk Islam, bermula daripada tarikh dia masuk Islam tu, di situlah baru nak kira segala apa benda yang dia buat. Kalau sebelum tu Allah Subhanahu Wa Taala kifarat dah habis. Jadi zero balik hak dia buat sebelum tu. Semua Allah batalkan dosa-dosa yang dia buat sebelum tu. Wa kana ba'da dhalik al-qisasul hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Dan bermula daripada hari dia jadi orang Islam itu, satu benda baik dia buat, Tuhan bagi 10 pahala. Bahkan ada beberapa benda baik yang dia buat, satu dia buat, Allah bagi 700 kali ganda pahala dekat dia.
Tuan-tuan, hadis ni dia nak beritahu apa dekat kita? Dia nak beritahu kata jadi orang Islam ni sudah kira cukup istimewa. Belum bercakap orang yang beriman lagi, baru orang Islam. Jadi orang Islam saja Allah sudah bagi keistimewaan macam tu dekat dia. Apa keistimewaan dia? Satu benda baik dia buat 10 ganda pahala. Ada satu benda baik dia buat, Allah boleh bagi dekat dia 700 kali ganda pahala dekat dia. Allah boleh bagi. Pasal apa? Pasal dia Islam. Kemudian kata Nabi SAW, wasayyi'ah bimithliha. Sedangkan orang Islam ni, kalau dia buat satu benda jahat, Allah bagi satu dosa. Buat satu baik, Allah bagi 10 pahala. Bahkan boleh lebih sampai 700 pahala. Tapi kalau dia buat satu benda jahat, satu saja dosa Tuhan bagi dekat dia. Illa an yatajawazallahu anha. Bahkan kadang-kadang apa? Kadang-kadang dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak dosa buat sekali dapat satu dosa tu pun Allah boleh habiskan semua kerana dia bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni nak abang dekat kita apa dia? Jadi orang Islam pun dah cukup baik dah. Apatah lagi kita jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman ni apa? Percaya. Kita percaya apa yang Allah kata dalam Quran, apa yang Nabi kata dalam hadis tu kita percaya semua. Kalau siapa mai buat apa kat kita, kita percaya. Bila Nabi SAW kata siapa baca Quran satu huruf tu Allah bagi 10 pahala. Satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim daripada ba, sin, mim, alif, lam, ha. Semua tu tiap-tiap satu tu 10. Baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa dah pahala Tuhan bagi. Kita percaya benda tu. Pasal apa? Pasal Nabi abang kat kita. Kita beriman dengan apa yang Nabi kata. Beriman ni lebih besar pahala dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslim imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alayha wa yafrughu min daf'iha fa innahu yarji'u min al-ajri biqiratayn kullu qirat mithlu uhud wa man shalla 'alayha thumma yarji' qabla an yudfan فإنه يرجع بالقراء أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa yang mengiringi mayat dalam keadaan dia beriman dan dia mengharapkan pahala Tuhan. Yang ni kata iman. Mayat dalam kampung dia, orang nak omel masjid, orang nak semayang, orang nak tanam. Daripada rumah si mati ni dia ikut mayat mai ke masjid. Sampai di masjid dia semayangkan mayat tu. Dia ikut pergi sampai ke tanah perkuburan, tunggu sampai orang selesai ke bumi. Dia buat 3 benda ni. Dia irit mayat, dia semayang mayat, dia tunggu sampai mayat ke bumi. Dia buat 3 benda ni imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan dia beriman, dia percaya kepada janji Allah, kepada janji Nabi, dan wa ihtisaban, dan dia mengharapkan hisab pahala di sisi Allah. Dia buat benda ni kerana dia percaya, kerana dia nak pahala. Apa jadi dekat dia ni? Nabi SAW kata, fa innahu yarji'u minal ajri biqirataini. Dia balik tak lagi. Selepas dia iring mayat-mayat, selepas dia semayang mayat, selepas dia ditunggu sampai selesai orang tanam semua, dia balik. Dia balik itu dia membawa pahala 2 qirat. Nabi kata. Kemudian Nabi terang pula, Nabi kata kullu qirat mithlu Uhud. Nabi kata satu qirat pahala dia besar bukit Uhud. Kalau dia daripada rumah mayat tadi dia ikut mayat sampai masjid, dia semayangkan mayat tu di masjid, dia ikut pergi kubur sampai orang selesai tanam semua, kerana dia beriman kepada Allah, kerana dia percaya kata dia akan dapat pahala. Kalau dia buat 3 benda tu kerana tu, Allah akan bagi dekat dia 2 qirat. Satu qirat pahala besar bukit Uhud. 2 qirat maksudnya pahala besar 2 biji bukit Uhud. Dia bawa balik ke rumah dia. Nabi SAW kata, wa man shalla 'alaiha thumma yarji'u qabla an yudfan
Tapi siapa yang dia main semayang je, dia tak pergi di rumah mayat ikut mayat-mayat, dia tak pergi, orang bawa pergi tanam pun dia tak ikut pergi, dia kira main masjid semayang aja. Orang yang buat macam ni, fa innahu yarji'u bi qirat. Orang macam ni dia bawa balik pahala satu qirat. Pahala dia seumpama bukit Uhud besar dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maksud dia apa tuan-tuan? Kalau dia beriman, dia percaya, dia pernah dengar hadis ni dan dia percaya apa yang Nabi kata, dan dia buat benda ni kerana dia percaya kata ada pahala, Allah akan bagi dekat dia pahala tu. Percaya ni tak boleh tengok dengan mata. Allah Subhanahu wa taala tahu. Dia percaya kata kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, lipat gandakanlah amal baik dan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tak tahu kita nak mati bila pun Allah takdir kita mati, biarlah ada benda yang kita bawa balik untuk nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Biarlah benda yang kita buat ni dinilai sebagai ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17, muka surat 210. Muka surat 210. Dia kata diriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia inna ruhal amin alqa fi raw'in lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fi talab. Bahawasanya Jibril alaihi salam telah mencampakkan di dalam ingatan aku. Ni Nabi beritahu dalam hadis ni. Nabi kata Jibril alaihi salam telah campakkan satu pengetahuan dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada mati satu orang itu melainkan telah sempurna rezeki dan ajal dia. Tuan, apa yang Tuhan janji kat kita, selagi tak mencapai janji tu, selagi itu kita tak pergi. Kalau Tuhan dah tentu dah kata Ismail ni, dia ni sebelum dia mati, dia akan sampai kepada satu tahap sebulan pendapatan dia 50,000. Dia akan sampai. Apa yang Tuhan janjikan tu dia akan sampai. Baru dia mati. Benda tu Tuhan sudah tentukan dia nak dapat banyak tu, dia tak akan mati sebelum dia dapat benda tu. Nabi SAW kata Jibril mencampakkan benda ni dalam diri aku, bahawa tiada mati satu-satu orang tu melainkan telah sempurna rezekinya dan telah sempurna ajalnya. Selagi tak sampai ajal, tu dah jadi lagu mana ke dia? Orang buat naik dia atas komputer tingkat 54 tu hawin turun. Misalnya orang buat lagu tu ke dia, orang naik komputer tingkat 50 tu hawin dia turun. Turun atas satu Superman main sambut dia bintang, dia tak mati. Pasal apa? Ajal tak sampai lagi. Ataupun nak jadi macam mana itu, Tuhan boleh hantar semua sekali. Paling dia turun daripada tingkat 50, dia jatuh atas lori, bawa silam 60 kilo. Jatuh betul lena atas lori tu. Tak mati dia. Pasal apa? Ajal belum sampai. Orang Melayu kata berpantang maut sebelum ajal. Tak mati dia. Pasal apa? Ini yang Nabi SAW beritahu, Jibril main habaq dekat aku macam ni. Selagi mana ajal tak sampai, tak mati satu orang manusia. Maka hendaklah takut sekalian kamu akan Allah, dan eloklah oleh sekalian kamu pada tuntutan, yakni pada tuntutan yang halal. Jadi Jibril alaihi salam main habaq dekat Nabi, beritahu dekat Nabi kata, oleh kerana macam tu, buat amalan biarlah yang elok. Maksudnya apa? Hidup dengan rezeki yang halal atas dunia ni. Tak usah teringin, tak usah keliang, tak usah rasa macam nak benda haram. Tak usah. Pasal apa? Pasal benda tu membawa rosak kita di akhirat. Biar sikit tapi yang halal, dan daripada banyak tetapi haram. Begitu. Baik. Maka serta memandangkan bagi demikian itu, tiada faedah meminta kepada makhluk serta bergantung diri ke atas mereka itu. Juga hadis tadi dia nak beritahu apa? Kita berharap pada Allah. Kita harap dekat makhluk. Kalau kita harap dekat makhluk, kita akan kecewa.
Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah tak akan mengecewakan kita. Begitu. Baik. Kerana bahawasanya hati mereka itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di baliknya, yakni berubah hati mereka itu atas sekira-kira kehendak Allah. Hati kita nak berubah ni, Allah yang akan boleh ubah. Allah boleh ubah hati kita. Dia boleh bolak-balikkan hati kita. Dia nak buat macam mana, dia boleh buat dekat kita. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ni ditetapkan di atas Islam. Maka wajiblah jangan bergantung pada satu pekerjaan daripada segala pekerjaan itu, melainkan ke atas Allah semata-mata. Kita buat apa pun minta Allah tolong. Minta Allah tolong. Kerana ingat lagi, dia kata, kerana bahawasanya dialah Tuhan yang memberi, dialah Tuhan yang boleh menahan. Tiada siapa yang boleh menahan barang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kalau dia kata dia nak bagi kat kita, siapa buat apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala dia nak bagi dekat kita, dia nak bagi sihat dekat kita, tuan siapa mai buat apa kat kita? Kita akan sihat. Pasal apa? Pasal Allah dah kata dah dia nak bagi kita sihat. Demikianlah sebaliknya, dia kata dan tiada siapa boleh memberi pada barang yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Tuhan nak tahan rezeki kita, tuan apa mai buat apa? Tak dapat rezeki itu dekat kita. Mutlak dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya baginya lah menjadikan dan baginya lah juga segala pekerjaan, dan di tangan Allah lah segala manfaat dan segala mudarat. Allah saja yang boleh jaga kita. Kalau Allah nak izinkan benda tak elok jadi ke kita, semacam mana Allah Subhanahu wa taala pernah izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Kita dah baca dah hadis di mana itu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kena sihir. Bahkan sihir yang kena Nabi ni sampai ke tahap luruh rambut Nabi ni. Tapi Allah Subhanahu wa taala hantar ni dua malaikat, satu duduk tepi kepala, satu duduk tepi kaki. Dua malaikat ni bercakap, Nabi dengar dan Nabi tahu apa yang jadi. Malaikat yang duduk ujung kaki tanya malaikat yang duduk di ujung kepala ni. Dia kata apa hal dengan Muhammad ni? Jawab kawan malaikat yang duduk tepi kepala ni, dia kata dia kena sihir. Malaikat ujung kaki tanya siapa yang sihir dia? Jawab malaikat ujung kepala. Dia kata yang sihir Nabi ni nama dia Labi, orang Yahudi. Dia tanya lagi, dia ni sihir Nabi ni pakai apa? Jawab malaikat yang duduk di ujung kepala ni, dia pakai apa? Dia pakai sikat yang ada rambut, dia pakai pelepah apa yang macam seumpama kepala syaitan. Dia guna macam-macam benda buat bagi Nabi jadi macam ni. Malaikat ujung kaki tanya lagi kepada malaikat di ujung kepala ni, dia kata di mana dia pergi buang benda-benda yang digunakan sebagai alatan sihir yang nak buat Nabi ni? Jawab malaikat yang di ujung kepala ni, alatan tu dibuang di dalam telaga apa? Nabi dengar benda ni. Pasal apa? Pasal dalam tempoh Nabi menderita kena sihir tu, Nabi bergantung kepada Allah aja. Minta dekat Allah, ya Allah tolong aku atas sihir yang kena kepada aku ni, atas sakit yang menimpa aku ni. Allah hantar malaikat dia tu bagi tahu dekat Nabi. Tak gaduh duit pengkeras, tak gaduh apa. Tak gaduh. Nabi bangkit pergi ke telaga yang disebutkan oleh malaikat ni. Bila sampai di sana, Nabi bagi tahu dekat Aisyah. Nabi kata, wahai Aisyah, ayah telaga yang dia lempah barang sihir masuk ni jadi merah macam mana darah. Nabi kata. Kemudian Nabi cari jumpa barang yang disebutkan sebagai alat yang dibuat sihir kepada Nabi ni. Aisyah atas sifat dia sebagai satu orang perempuan, isteri Nabi, dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, kamu bakar tak barang tu? Maksudnya kamu balas balik tak jahat yang dia buat dekat kamu tu, balas balik tak dekat kawan yang buat tu? Nabi kata dah. Kerana nak balas ni semua, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah izin satu mudarat jadi dekat Nabi. Padahal Allah boleh protect Nabi daripada benda seumpama ni, tapi Allah bagi benda ni jadi sebagai satu hikmah, satu pengajaran kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wujudnya benda yang dikatakan sihir ini. Dan dia nak bagi tahu dekat kita, kata sakit pun Allah izinkan semua jadi, dia jadi. Kalau nak baik pun, kalau Allah mau baik, maka baik itu akan mah. Mudarat baik, manfaat baik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Dan ialah Tuhan yang kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dia kata Tuhan ni ala kulli syai'in qadir. Atas tiap satu benda Allah lah yang paling berkuasa daripada segala-galanya. Dan dia kata telah datang satu hadis sabda Nabi, man lam yas'alillah yaghdab alaih falyas'al ahadukum rabbah hajatah hatta syafa'a na'luhu idzan qata'a. Maksudnya siapa yang tak minta kepada Allah, nescaya Allah marah dia. Ya, Nabi sampai habaq dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia bukan macam kita. Kita orang ni kalau orang main minta tolong kita sekali tak apa. 2 kali main, 3 kali main dah kita pun jadi kasim baba. Kita kata kalau kata ingat nak berhutang, nak nampak orang lain, nak nampak muka aku ya. Kasim baba sudah hot dekat Ali Baba. Pasal apa? Pasal kasim bapa manusia. Manusia dia tolong orang dekat sekali tak apa. 2 kali boleh gagah. 3, 4, 5 kali dia kata ingat aku ni apa? Pejabat welfare lah. Manusia dia macam tu. Tapi Allah, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala dia lain. Dia kata orang tak minta kat dia, dia marah. Ni yang kata Allah. Macam mana yang diberitahu oleh Nabi SAW. Nabi kata siapa tak minta dia kepada Allah, nescaya marah Allah kepada dia. Maka maulah seseorang itu minta kepada Allah akan apa hajatnya. Tuhan ni dia seronok apabila hamba dia duk minta ke dia. Rasa sifat ketuhanan Tuhan tu ada kat dia. Dia nak memberi kepada orang yang meminta. Allah suka kalau hamba dia duk merayu-rayu, duk minta macam-macam dekat dia. Allah suka kepada orang macam ni. Sehingga jika tali cerpu, tali kasutnya apabila putus dia, tu dia. Yang ni dia panggil mubalaghah dalam bahasa Arab. Mubalaghah ni maksudnya dia habaq kata apa? Kalau boleh kita ni minta dekat Allah ni, kalau tali kasut putus pun minta Allah sambung balik. Kalau boleh macam tu, taklah terus macam tu. Tapi kalam ni dalam bahasa Arab dia panggil kalam mubalaghah. Dia nak habaq betapa kita ni kena minta dekat Allah. Betapa kita ni kena bergantung dekat Allah. Betapa kita ni Allah lah satu-satunya tempat kita nak merayu. Sampai ke tahap apa? Dia kata kalau tali kasut putih pun minta Allah tolong. Bukan dia suruh buat macam tu, tapi dia nak habang kata sampai begitulah kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baik. Dan telah dikeluarkan oleh Al-Muhammili dan lainnya, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, man zalladzi da'ani, ini hadis qudsi, man zalladzi da'ani falam ujibhu wa sa'alani falam u'tih wa astaghfarni falam aghfir lah wa ana arhamur rahimin. Maksud dia, siapakah orang yang berdoa pada aku maka aku tidak perkenankan dia? Tuhan tanya, siapa dia yang minta doa aku tak bagi? Tuhan bagi ni maksud apa tu Tuhan? Bagi ni bukan maksud on the spot. Kita minta hari ni, mungkin 10 tahun lagi Tuhan bagi, tapi Tuhan bagi. Mungkin kita minta hari ni, Tuhan tak bagi, akhirat esok pasti bagi. Tidak ada satu benda yang manusia minta yang Allah langsung tak bagi. Tak ada. Cepat dengan lambat saja. Ada sebahagian orang minta Tuhan bagi. Macam mana Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau tuan-tuan jumpa Nabi SAW satu hari utus satu surat kepada Amir Bahrain, pemerintah negeri Bahrain. Nabi tulis satu surat kepada pemerintah Bahrain. Surat itu dibawa kepada pemerintah Bahrain. Bila dia dapat surat itu, dia baca, dia forward pula surat itu pergi dekat pemerintah Parsi. Ni pemerintah Bahrain ni, dia dah baca ada surat yang Nabi hantar ni, dia forward pergi dekat pemerintah Parsi. Bila sampai dekat pemerintah Parsi masa tu hebat lah tuan-tuan. Rom dengan Parsi ni negara dua kuasa besar dunia lah pada masa tu. Pemerintah Parsi ni bila baca surat Nabi, habis baca koyak surat yang Nabi hantar ni, koyak buang. Berita pemerintah Parsi koyak surat Nabi ni sampai balik kepada Nabi SAW. Nabi tulis doa. Nabi kata apa? Mudah-mudahan Allah akan koyak kerajaannya seperti mana dia koyak surat aku. Berapa tahun selepas itu, bukan dah, berapa tahun selepas itu,
startlah kekacauan di parti sehingga membunuh di antara raja dengan keluarga dia, sehinggalah Islam masuk dan Islam menguasai keseluruhan parti. Doa Nabi SAW itu bukan dandan. Berapa tahun kemudian makbul doa Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan telah meminta kepada aku, maka tiada aku beri akan dia. Tuhan tanya, mana dia orang yang pernah minta dekat aku, yang aku tak bagi apa yang dia minta? Maka minta ampunlah kamu kepada aku, maka tiada aku ampun akan dia. Mana dia orang yang pernah minta ampun dekat aku, yang aku tak ampun dia? Mana? Tuhan kata. Makna dia apa? Makna dia permintaan Tuhan akan bagi. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan perkenankan. Bermula aku itu Tuhan yang lebih kesian daripada sekalian yang berpengasihan. Dia kata, dalam banyak-banyak kuasa yang kita rasa ada rasa belas kasihan. Di kalangan manusia pun ada belas kasihan. Tapi Tuhan kata tak boleh lawan belas kasihan aku kepada hamba-hamba aku. Baik. Dan tersebut di dalam hadis bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala suka ia akan orang yang sangat-sangat minta di dalam doanya, padahal makhluk itu marah ia dan lari dia daripada orang yang berulang-ulang minta. Ini kita. Allah dia suka bila hamba dia minta, tapi manusia dia tak suka orang minta kata. Dan telah berfirman Allah bagi Nabi Musa, ini dalam hadis kursi juga. Firman Allah, ya Musa, salni fi du'aik wa ja'a fi salatik hatta malaha ajinuk. Artinya, wahai Musa, mintalah olehmu kepada aku di dalam doa engkau, padahal datang ia di dalam sembahyang kamu, sehingga garam penguli tepung kamu sekalipun. Ini maksud dia. Ini yang saya sebut bulan lepas, yang kita sebut pada bulan lepas. Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia kata apa? Dia kata dekat Nabi Musa, wahai Musa, mintalah dekat aku apa-apa pun, aku boleh bagi. Hatta, dia kata sampai apa? Hatta malaha ajinuk, sehingga kalau hang uli tepung nak buat roti, dia uli tepung nak bagi tepung tu naik pun, kalau boleh minta kat aku bagi tepung tu naik. Pasal apa kan? Pasal berapa ramai orang uli tepung tak naik. Itu kalau kita buat contoh tepung. Kalau kita nak buat contoh lain yang lebih jelas, nampak kita kata bulan lepas kita sebut apa? Meniaga. Berapa ramai orang buat turun duit nak buat meniaga lingkup. Ada buat turun 100,000, ada buat turun 500,000, ada buat turun 1 million tuan-tuan nak buat meniaga. Hilang habis 1 million tu. Duit hilang, masuk ni memang tak ada. Pasal apa? Pasal Allah tak bagi. Allah tak bagi. Maka dalam hadis kursi ni, Tuhan abang yang tu, dia kata apa pun minta dekat Allah, hatta sehingga kan kalau hang uli tepung pun minta dekat aku supaya tepung yang hang uli tu naik. Berapa ramai orang tanam pokok durian tak keluar buah. Nak tanam pokok durian pun minta dekat Allah supaya pokok tu jadi pokok yang berbuah bagus. Pasti tidak mesti manusia buat satu usaha akan membuahkan hasil, tak mesti. Hasil nak dapat tak dapat, Allah Subhanahu wa ta'ala pegang yang tu. Kalau Allah nak bagi, ada hasil. Kalau Allah tak bagi, tak ada apa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu apa? Jangan lupa minta kepada aku. Minta aku bagi. Yang tu masalah ni, manusia ni, hamba Allah ni sombong. Dia tahu minta dekat Allah, dia minta benda dekat orang yang tak boleh bagi dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan telah diperbuat akan syair Arab pada memecut, pada menggalakkan supaya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, la tas'alanna bani Adam hajah wasan allazi abwabuhu la tuhjah. Allahu yaghdab in tarakta su'alah wa bani Adam hina yus'alu yaghdab. Maksudnya janganlah minta kepada anak Adam akan satu hajat pun. Ni syair Arab. Dia ada satu syair dia kata janganlah duk minta dekat manusia, dan minta olehmu kepada Tuhan yang tiada terdinding akan pintu. Tuan duk minta kat manusia, dia kata minta dekat Tuhan. Tuhan tahulah macam mana nak buat bagi kita dapat benda yang kita minta. Kita minta dekat Allah, Allah boleh gerak hati satu manusia mai tolong kita.
Allah boleh gerak hati siapa-siapa saja main tolong kita. Tapi kalau kita tuju kat manusia saja tanpa minta dekat Allah, belum tentu kita boleh gerak hati dia untuk tolong kita. Minta dekat Allah, dia kata. Dan bermula Tuhan itu marah dia jika engkau tinggalkan minta kepadanya. Tuhan marah kalau orang tak minta kepada dia. Dan sebaliknya anak Adam itu pula marah apabila orang minta kepada dia. Dia kata manusia duk main minta kakak, dia naik ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia marah orang tak minta kepada dia. Maka jauh-jauh benar beza antara minta kepada Tuhan dan minta kepada makhluk. Dan telah diminta orang akan Imam Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, kiranya diberi nasihat kepada dia. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali. Ada orang pernah pergi jumpa dia, minta dia bagi nasihat dekat mereka. Maka berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal, jika adalah Allah Ta'ala itu yang mengaku rezeki. Imam Hanbali kata, kalau dah kita tahu kata Tuhan yang menentukan rezeki kita, maka pasal apa bermati-mati kamu menuntut rezeki itu? Dah tahu dah Tuhan bagi rezeki dekat kita, pasal apa kita ni sampai benda haram pun kita langgar pergi kerana nak tambah rezeki? Tuhan dah tentu dah rezeki kita, tak usahlah sampai haram pun kita nak pergi langgar buat kerana nak cari rezeki. Rezeki Tuhan dah tentu dah. Kalau tentu kata rezeki hang, terus apa buat apa? Hang akan dapat. Tak payahlah sampai nak pergi buat benda haram. Begitu. Baik. Dan jika ada rezeki itu sudah tentu habuannya, maka berlomba tamak kepadanya itu kerana apa? Kalau dah tahu dah rezeki itu hak kita, terus tamaklah. Hak kita dia akan main kat kita. Tuan-tuan, kalau kata tak ada rezeki ni, kan? Semua orang bercakap dah kata kita nak dapat benda tu. Tengok dapat tak oleh. Faham dia apa? Bukan rezeki kita. Jangan duk faham kata ada orang hidup garam kita lah, ada orang buat kenak kita. Tak mahu duk ingat negatif tu, tak mahu. Bila benda tu tak dapat kat kita mahu positif. Satu apa? Memang tak ada rezeki aku. Memang benda ni rezeki dia. Itu pasti dapat kat dia. Habis kita pun tak sakit hati, kita tidak boleh nak itu. Dia kena ingat macam tu. Maka jika adalah dapat balasan bersedekah itu daripada Allah, maka berbuat bakhil itu kerana apa? Kalau dah tahu dah kata bagi sedekah ni dapat pahala, yang tu kedekut ni pasal apa? Ya? Kalau kita tahu dah, kita duduk dengar ayat Quran, kita duduk dengar hadis Nabi, kata sedekah ni pahala besar. Yang tu kedekut tak mau nak sedekah ni pasal apa? Sahabat kemarin dulu hantar SMS kat saya, dia kata, Ustaz, saya ada bermimpi, bolehkah Ustaz tolong terangkan maksud mimpi tu? Boleh apa tu? Saya mimpi tangan saya menanah, dia kata. Dia hantar saya kat saya, manalah saya tahu apa benda kan. Saya jawab balik kat dia, saya kata lebihkan sikit bersedekah, wallahu a'lam. Kan? Saya tak kata tangan hang menanah jangan kedekut, mana saya tahu dia kedekut ke tak. Tapi kalau dia sebut pasal tangan ni dalam hadis, dia cuma main hadis apa, tangan atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cerita dia sangkut dengan tangan ni, cerita dia nak kena rajin untuk bagi bantuan dekat orang. So dia kata dia mimpi tangan dia menanah. Saya tulis dalam tu, lebihkan sikit bersedekah. Kan? Wallahu a'lam. Sebenarnya Allah yang mengetahui lah apa maksud mimpi tu. Dia jawab, thank you Ustaz. Ya, tak salah lah kita bagi nasihat yang macam tu kan. Pasal apa? Pasal memang itu yang diberitahu. Imam Ahmad bin Hanbal pun orang tanya dia, bagilah mai apa-apa nasihat yang bagus untuk saya buat pegangan dan buat amalan. Dia beritahu apa? Dia kata kalau kita dah tahu kata sedekah ni balasan pahala dia tinggi, yang duk kedekut tu pasal apa? Dia kata bagilah. Tak boleh bagi RM10, bagi RM1. Tak boleh bagi RM50, bagi ni. Janji bagi. Pasal apa? Pahala tu tunggu akhirat esok baru kita nampak besar mana pahala yang Allah bagi kat kita atas ikhlas kita bersedekah tu. Dan jika adalah syurga itu, dia kata sebenarnya, maka bersenang-senang diri itu pasal apa? Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali, dia kata apa? Kalau dah kita tahu kata syurga ni betul-betul ada, kita yakin kata syurga ni ada, yang lu buat relax, semayang tak mau apa tak mau ni pasal apa? Lu buat relax. Allah ke ibadah, Allah ke amal baik ni dia tak apa nak kala.
Abang kata pesta sampai gelut. Hak belah baik ni tak apa nak gelut nak buat. Pasal apa yang duk relax, duk buat apa? Hang percaya tak kata syurga ni ada? Imam Ahmad bin Hanbal kata kalau percaya kata syurga ada, gelutlah sikit untuk nak mendapatkan syurga. Begitu. Dan jika ada neraka itu sebenar, maka berbuat maksiat itu pasal apa? Kalau dah tahu kata neraka ada, ayat Quran duk baca ni dengan duk cerita kata Allah suruh malaikat menghela, tarik orang-orang yang nak masuk neraka ni dengan 70 rantai, tarik seorang manusia. Kalau itu Quran kata, pasal apalah yang kita masih ada training nak buat maksiat, nak buat dosa. Kalau dah tahu macam tu punya neraka, seorang manusia 70 rantai duk heret dia, diheret oleh 70 malaikat. Pasal apa kita masih lagi duk buat dosa? Imam Ahmad bin Hanbal tanya macam tu. Dan jika adalah dunia itu fana, fana maksudnya binatang, maka tetap hati untuk dunia itu pasal apa? Dah tahu dah dunia ni tuan-tuan, memang kita tinggal. Heran, yang gelut ke dunia ni lah pasal apa? Dunia ni benda kita nak tinggal. Yang tu kita tahu sangat dah. Tahu sangat dah. Rumah kita tinggal, kereta kita tinggal, tanah kebun kita tinggal, duit ringgit kita tinggal, saham kita tinggal. Apa juga benda yang nama kata dunia, dia tak masuk kubur. Terus kata akhirat, kubur dia pun tak masuk lah. Boleh kita tu bawa peti-peti kita orang masuk sekali tanam dengan kita dalam kubur. Peti-peti pun tak mau masuk. Peti-peti pun tak mau masuk. Tuan-tuan nak ajak bini tuan-tuan masuk. Tadi saya bagi satu artikel, satu sahabat dah forward mereka saya satu email cerita orang bini 4. Kan dia kata orang bini 4 ni, satu hari dia cerita dia ni ada 4 bini. Daripada 4 bini ni hak paling dia sayang nombor 4 lah. Lepas tu dia sayang juga nombor 3. Lepas tu nombor 2 ni pun adalah tak kurang sayang dia. Nombor 1 ni punyalah taat setia dekat dia, tapi dia kira tak mau. Dan nombor 1 ni dia tak kenal. Mai satu hari dia sakit teruk nak mati. Bila dia sakit teruk nak mati, dia start tanya nombor 4 dulu. Dia kata ni, aku punya sakit ni doktor dah sumpah dah, memang nak jalan dah. Mau dah hang teman aku masuk kubur. Nombor 4 kata abang boleh blok. Tapi artikel dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Inggeris cara mudah kita kata begitu. Saya kata abang boleh blok. Saya dekat sini apa saja boleh, tapi cerita nak pergi kubur abang pergi lah. Abang boleh pulang. Dia pergi kat nombor 3. Dia kata ni aku doktor dah sumpah aku macam ni. Nombor 3 kata abang dia, dia kata saya dengan abang ni kalau boleh, saya sayang abang betul, tapi abang nak ikut mati ni saya tak mungkin boleh buat. Dia pergi nombor 2. Dia kata ni aku ni doktor sumpah apa semua nak mati. Nombor 2 kata kat dia apa? Nombor 2 kata abang saya takat sampai lubang kubur bye-bye boleh. Cakap tu yang nombor 1 dia tak dan tanya. Nombor 1 duduk ada tepi. Dia kata dengan kurui skinny, dia dah tinggal tulang dan kulit aja, dengan nampak ni tak cukup vitamin apa semua duduk ada tepi. Dia dengar lelaki dia duduk tanya ni, dia dikatakan lelaki dia kata abang tak apa abang, kalau abang mati saya ikut abang, saya tak kisah, bagi saya abang lah segala-gala. Ni nombor 1 real. Dia dikata begitu. Panjang lagi cerita tu, kita sambung kemudian. Dia ada cerita lagi lepas pada tu kan. Dia nak abang tu kan. Kadang-kadang kita ni salah menilai. Intan dengan apa dia panggil, berlian dengan kaca ke, intan dengan kaca ke apa, kan tak semestinya nombor 1 tu baik, nombor 4 tu jahat. Tapi dia saja buat dalam satu cerita nak abang lagu tu. Tapi last dia punya kesimpulan tu mungkin bulan depan punya kuliah boleh kita tentu. Itu kena banyak saya. Baik, dan jika ada hisab itu sebenar, sambung Imam Ahmad Hanbal tak ada gini. Tu cerita bini 4 belah. Dan jika ada hisab itu sebenar, Imam Ahmad Hanbal kata, dia kata kalau hang betul-betul percaya kata di sana itu ada hisab, ada timbangan amalan, maka banyak-banyak mengumpul dunia ini kerana apa? Kalau tahu kata sana itu every single cent duit yang masuk kat kita Tuhan tanya balik. Every single cent. Ni duit ni sedikit ni mai daripada mana? Ni 5 ringgit ni mai daripada mana? Ni 50 ringgit ni mai daripada mana? Ni 500 ringgit mai daripada mana? Ni 1 million ni mai kok mana bang?
Allah akan tanya benda ni masa kita kena hisab itu. Kalau dah tahu macam tu, yang tidur himpun dunia sampai jalan halal, jalan haram pun sebab habis semua ni pasal apa? Imam Ahmad bin Hanbal kata. Kalau kita tahu tanah itu nak kena tanya detail-detail, pastikan ambil jalan halal. Masa tanya kita beri jawab itu. Macam tu. Baik, dan jika adalah tiap-tiap sesuatu itu dengan qada Tuhan dan qadarnya, maka duka cita pasal apa? Kalau semua benda ni tertakluk di dalam qada dan qadar Allah, Allah dah tentu dah. Yang duka cita, kerah menunggil ni pada apa benda jadi pun ingat ini takdir Allah. Aku terima habis. Kalau dah boleh ingat kontot kot tu, dia ni buat kat aku pasal tu, aku jadi lebu ni, semua tak mau ingat. Apa yang ada depan mata, ini takdir Allah. Aku terima. Cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi SAW, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila nak minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah tu macam mana? Dia kata, wahai saudaraku, apabila minta tolong engkau atas satu pekerjaan dan beberapa pekerjaan dunia dan pekerjaan agama, maka hendaklah engkau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bab dunia ke, bab akhirat ke, minta Allah tolong kita. Tentu kita nak bangkit pukul 4 pagi nak sembahyang tahajud, tentu nak minta tolong siapa? Allah. Dia aja yang boleh buka je mata kita, gerak kita, bagi kita jaga untuk nak sembahyang tahajud. Saya baca di mana hadis baru ni yang Nabi bangkit gerak Sayyidina Ali tu. Bangkit gerak Sayyidina Ali dalam hadis Bukhari. Bangkit gerak Sayyidina Ali, suruh Sayyidina Ali dengan Fatimah bangkit sembahyang tahajud. Ali ni bila bangkit dia jawab ke Nabi, Pak Mentua dia. Dia jawab apa? Dia kata, aku ni, dia kata, diri aku ni Allah yang duk jaga. Kalau Allah nak bagi aku jaga, aku bangkit. Kalau maksud dia, kalau Allah tak bagi aku bangkit, aku tak bangkit. Nabi dengar jawapan macam tu, Nabi beralih jalan terus. Nabi kata, inilah yang dikatakan manusia pandai, aktaru jadalah. Dia ni banyak alasan nak jawab. Nabi petik ayat ni. Bila Nabi baca ayat tu, Sayyidina Ali dengar ketak. Pasal apa? Nama kata manusia ni, jawapan nak bagi excuse ni 1001 dua ada kat dia. Ali bin Abi Talib, Nabi mai gerak dia suruh bangkit sembahyang tahajud. Dia jawab kat Nabi dulu. Dia kata, aku ni Allah yang pegang aku ni. Kalau kata Allah nak aku jagalah. Tapi kalau kata tak jaga aku, Allah tak mau bagi aku jaga. Oi, Nabi kata, sejak bila hang pandai duk jawab lagu ni? Nabi tak kata apa, beralih jalan, Nabi baca ayat tu aja. Nama kata manusia ni, dia banyak jidal dia banyak cakap dia, banyak excuse dia nak bagi. Ali dengar macam tu, bangkit dia semayang pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, Sayyidina Ali jauh daripada kita tak kata apa tu, tak bangkit dia terus. Ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata pasal apa? Pasal dialah Tuhan yang berkuasa atas tiap-tiap suatu. Dan yang lain daripada itu lemah belakang daripada tiap-tiap itu. Nama kata lain pada Tuhan tak boleh buat apa. Maka diminta tolong itu tentulah dia pada yang kuasa menolong. Adapun orang yang lemah dirinya, tentu tak berupaya dia nak menyempurnakan kehendak diri sendiri, apatah lagi nak menyempurnakan kehendak orang lain. Kita pergi minta dekat orang, diri dia apa tak lepas, kita nak pergi minta kat dia buat macam mana? Baik, maka macam manakah patut minta tolong padanya ataupun nak berpegang dengan sebabnya? Maka siapa ada ia lemah daripada memberi manfaat dan menolak mudarat pada dirinya, maka iaitu menolak dan memberi manfaat kepada orang lain, tentulah lebih lemah lagi. Dia sendiri pun tu, dia jerawat baju penuh bibi, duk jual ubat jerawat kat kita. Contoh yang kita manusia ni, duk jual ubat jerawat, duk jual ubat resedung. Dia sendiri tu, dia jerawat batu tak ibu jari duk ada di muka, dia jual ubat jerawat kat kita. Kita nak beli ubat jerawat dia. Dah kata mau tak mau jadi dekat muka hang, aku pun tak tahu lagu tu. Makna dia apa? Dia nak abang kata kita kalau nak minta dekat hak betul-betul sempurna, minta dekat Allah, jangan minta dekat manusia. Yang manusia tu diri dia sendiri pun dia tak boleh nak buat, dia nak buat apa kat kita?
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka jadilah minta tolong satu makhluk kepada satu makhluk itu seperti mana minta tolong orang dalam jail kepada orang dalam jail juga. Contoh tuan-tuan tengok punya cerdiknya Syekh Idris Al-Marbawi. Kita bawa contoh ke Badrawat, dia bawa contoh lagi kasar. Apa dia? Sama-sama duduk dalam longkang, kita minta tolong kat dia. Ni kita kata aku tak tahan aduk lah ni, dia pada buat kat aku macam-macam yang tolong pelpas aku dah. Dia aku sakit kepala duk fikir permintaan kita ni. Dia kata hang minta aku tolong hang keluar. Kalau aku boleh tolong hang keluar, baik aku tolong dulu. Dia jadi lagu, dia jadi cerita kartun. Kita minta tolong tak kena orang. Dia sendiri pun teruk kita minta tolong kat dia macam mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Minta maaf cakaplah kaki tikam ekor. Nak tikam ekor tu pergi jumpa bomo. Suruh bomo bagi nombor kat dia. Kalau bomo suruh tahu nombor anak naik nombor satu, baik dia pergi tikam. Daripada dia duk makan penggerai RM5 ni, baik dia pergi tikam dapat satu juta. Dia boleh tinggal profesion karut dia. Kan? Tapi orang nak minta tu, otak tu tak boleh fikir. Kalau betul dia minta, baik dia fikirkan aku pergi tunggu dia bagi nombor buat apa. Kalau dia tahu dulu, masalahnya dia pun tak tahu. Tapi dah kita main minta, dia abang pergi nombor apa pun dia sebab RM5 tu. Ingat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka janganlah minta tolong, dia kata, melainkan kepada Tuhanmu. Dia kata tu dia tempat kita nak minta tolongnya, tu dia jelas. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia Tuhan yang pemerintah akan duniamu dan akhiratmu. Tuhan kita nak minta tolong ni, dia bukan kata Tuhan atas dunia ni, sampai ke akhirat ni dialah Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala tu Tuhan kepada segala-gala alam yang ada ni. Baik, dan janganlah bergantung melainkan kepada talinya, kerana dia Tuhan yang maha mulia lagi maha berupaya. Dan telah menulis satu surat oleh Al-Hasan kepada Umar bin Abdul Aziz. Kata dia, janganlah engkau minta kepada lain daripada Allah, nescaya diserah Tuhan akan minta kepadanya. Itu dia. Satu orang tulis surat pergi dekat Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia tulis surat pergi, dia kata apa dekat Khalifah? Dia kata, Tuan, kalau nak minta tolong, mintalah kepada Allah. Kalau Tuan minta dekat manusia, esok di akhirat esok, Tuhan serah Tuan dekat manusia ni. Manusia ni lah urus Tuan. Dia nak urus macam mana? Dia sendiri pun kalang kabut di padang mahsyar tu, dia nak urus kita macam mana? Oleh kerana tu, minta dekat Allah. Allah Tuhan yang memiliki mahsyar. Baik. Dia kata, dan apalah yang sebaik-baik perkataan Nabi Allah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdalus salat wassalam. Tak kala datang Jibril kepadanya, dan ia, yakni Nabi Ibrahim, telah tercampak di dalam api yang dibakar oleh Raja Namrud. Kata Jibril kepada Nabi Ibrahim, apa kamu mau kepada aku, wahai Ibrahim? Kamu sekarang telah tercampak dalam api. Apa kamu mau kepada aku supaya aku tolong kamu? Ini ceritanya. Apabila Namrud ambil Nabi Ibrahim buang dalam api, nak bakar Nabi Ibrahim, Jibril mai tanya, Ibrahim, apa aku boleh tolong? Lalu jawab Nabi Ibrahim, adapun kepadamu tiada aku berhajat minta tolong apa-apa. Nabi Ibrahim kata dekat Jibril, apa? Sekarang tak ada apa aku nak minta. Kata Jibril, mintalah olehmu kepada Tuhan. Kalau macam tu Jibril kata minta kepada Tuhan. Kalau macam tu mintalah dekat Tuhan. Maka jawab Ibrahim, padalah aku daripada minta aku ini oleh tahunya Allah dengan Allah-Ku. Nabi Ibrahim kata apa? Aku nak minta dekat Tuhan pun aku malu. Cukuplah Allah mengetahui apa yang jadi kat aku lah. Tu dia adab Nabi ni, dia sampai tak mau. Dia kata Allah nak bagi apa dia terima belakang. Kalau ini takdir Allah, aku nak kena bakar api, aku terima, kerana ini kehendak Allah. Tapi kalau Allah nak aku selamat, syukur aku banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah berkata setengah daripada arifin, jangan kamu tuntut pertolongan pada makhluk, maka berhadap olehmu atas segala haknya. Itu dia. Sebahagian orang bijak pandai kata apa? Jangan meminta tolong kepada makhluk. Pasal makhluk ni, kita minta tolong kat dia, esok dia nak minta tolong kita. Nama kata orang dia macam tu. Kita minta tolong dia sekali, esok dia nak minta tolong kat kita balik. Bila kita tak boleh tolong dia, masa tu dia balai pekat boleh kat kita.
Dia abang habis satu negeri, dia kata ni dulu saya lah tolong dia, tapi dia ni leguni kena sedekah atas belakang sampai bongkok badan. Ni kata manusia, orang ni manusia dia macam tu. Kita minta tolong kat dia, apa dia abang kau orang, esok dia minta tolong kita tak boleh tolong pun, dia akan berjatuh kita di depan orang. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dia tak ungkit apa-apa atas pertolongan dia. Baik. Kemudian bawah tu lagi, kemudian daripada sudah berpesan Nabi kepada umatnya, jangan minta melainkan kepada Allah, dan jangan minta tolong melainkan kepada Allah. Lalu Nabi SAW pun pencutkan lagi atas bertawakal dan bergantung atas Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sabda Nabi, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Maksud dia, ketahuilah olehmu bahawasanya sekalian makhluk itu, jikalau berimpun semuanya nak memberi mereka itu akan satu faedah kepada engkau, nescaya tak terberi oleh mereka itu akan dikau suatu manfaat pun, melainkan dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagimu pada ajal itu. Kalau orang manusia semua nak tolong kita pun, tapi Allah tak izin, tak boleh tolong. Satu orang kaya, jutawan, duit ada bilion, bukan million lagi dah, bilion duit dia. Bila dia main sakit kronik, kena kanser ke apa, masuk hospital terbaik dalam dunia, doktor pakar dalam bidang penyakit dia kena ni, main 10 orang duk keliling kaki dia pun, kalau Allah Ta'ala bagi dia baik, dia nak dia mati. Dia nak abang yang tu, dia nak abang yang tu, dan benda ni jadi depan mata kita nampak. Kalau sekiranya orang kaya, orang ada duit, orang yang berpengaruh, orang yang semasa hidup atas dunia, dia boleh buat apa saja dengan duit dia, kalau dia boleh buat sungguh apa saja dengan duit dia, tak mati dia balik, tak sakit dia balik. Pasal apa? Kalau duit boleh mengatur segala-galanya, tapi orang kata apa? Duit tak boleh bagi kesihatan. Duit boleh beli ubat, tapi duit tak boleh nak beli kesihatan. Duit boleh beli rumah besar, tapi duit tak boleh beli kebahagiaan. Dia lain. Kita ada duit, kita boleh beli satu rumah banglo sendiri, buat macam-macam apa semua, habis 5 juta dekat rumah kita. Kita boleh buat macam tu, tapi duduk dalam rumah tu tak bahagia, berkelahi laki bini hari-hari. Sakit kepala dengan anak ni hari-hari. Rumah 5 juta, duduk apa semua, kebahagiaan tak boleh beli. Sakit ni, kita belanja duit, ambil hospital paling baik, kita pilih pakar perubatan yang paling baik dalam dunia. Berapa dia mau, bagi open check, polis sendiri berapa mau, janji aku mau sihat. Pakar kata minta mau yang saya boleh bagi ubat paling baik aja, tapi saya tak boleh nak bagi sihat dekat tuan. Nampak tuan? Last sekali, siapa yang boleh bagi sihat, siapa yang boleh bagi bahagia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kalau dia nak campak bahagia masuk dalam hati kita, kita duduk rumah lupa bahagia. Apa bahagia kita ni apa tuan? Pagi-pagi pukul 5 Allah buka mata kita dah. Pukul 5 pagi Allah buka mata kita. Semangat untuk nak buat ibadat Allah bagi dalam hati kita, bangkit dengan ringan badan, pergi ambil ayat semayang, pergi apa, Allahu Akbar, pukul 5 pagi, tenang, tenteram. Jiwa kita ni macam satu kain, macam span, dia jerak ayat masuk, iman jerak masuk tu, macam mana span jerak ayat masuk tu. Kita semayang tahajud 2 rakaat tu, kita bagi salam, kita kata lapang selapang-lapangnya dalam dunia ni. Pukul 5.50 masuk waktu subuh, anak-anak pakat bangkit belakang dah, pakat duduk tunggu dah kita, pakat nak keluar pergi masjid dah anak-anak ni. Apa tuan-tuan mau lagi? Apa tuan-tuan mau lagi? Bahagia Allah bagi. Rumah duduk rumah kecil aja, tak ada apa, kebahagiaan Tuhan bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ya. Dan inilah yang manusia cari. Kebahagiaan, kesihatan, ni manusia cari. Tapi bila manusia ni apa? Dia cari benda ni, tapi dia ambil jalan tak betul, maka dia tak jumpa benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ya. Firman sabda Nabi lagi, walau ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik.
Maka jika berhimpun mereka itu semua atas mendatangkan satu mudarat kepada engkau, nescaya tak boleh memberi mudarat kepada engkau melainkan dengan suatu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada engkau. Berhimpun punya ramai orang ni nak buat mudarat, nak buat susah, nak bagi kita kena apa-apa musibah, malapetaka, bencana. Tapi kalau Allah pelihara kita tak boleh buat. Kalau Allah protect kita, dan siapa boleh buat apa kat kita? Bermula dia kata saksi yang demikian itu dia dalam Quran, iaitu firman Allah, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika dikenakan Allah akan dikau dengan satu mudarat, maka tiada orang boleh menghilangkan mudarat itu bagi engkau. Kalau Tuhan dah tentu kita akan kena mudarat, tak ada siapa boleh tolong kita, melainkan Allah saja yang boleh tolong. Dan jika dikehendaki Tuhan akan engkau kebajikan, maka tak ada siapa boleh menolak kurnia Tuhan itu. Tuhan dah tentulah kita nak dapat kebaikan, tak ada siapa nak konon kita tetap dapat kebaikan yang Tuhan nak bagi itu. Maka maknanya hendaklah berhadap kepada Allah pada waktu kedapatan mudarat dan manfaat. Waktu senang pun kita kena ingat Allah, waktu susah pun kita kena ingat Allah. Jangan senang lupa Allah. Waktu susah masa tu lah sampai teriak-teriak, sampai basah lecun sejadah, minta tolong kepada Allah. Ingat Allah sampai sungguh-sungguh. Ingat Allah ni dia sepanjang masa. Kita dalam keadaan apa pun, Allah lah Tuhan kita. Yang kita baca hadis dulu, Nabi tak tinggal doa apa? Allahumma a'inni ala zikri wa syukri wa husni ibadati. Lepas semayang doa ni Nabi amalkan. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku, ala zikri, supaya aku ingat engkau, wa syukri, supaya aku bersyukur kepada engkau, wa husni ibadati, supaya aku boleh buat ibadat yang elok untuk engkau. Kena minta dengan Allah. Kalau tidak, kita tak ada kekuatan untuk nak buat benda ni. Kerana dialah Tuhan yang memberi mudarat dan dialah Tuhan yang memberi manfaat. Tiada bagi seorang sertanya suatu yang demikian itu. Kerana tali penuntun segala yang maujud itu di tangan kudrat Allah Subhanahu wa taala, pada menahannya dan pada mengadakannya dan pada melepaskannya. Tuhan saja. Dia nak bagi kita kena apa-apa, dia nak bagi kita terlepas daripada apa-apa, dia yang berkuasa. Maka apabila satu orang hendak memberi mudarat akan engkau dengan barang yang tiada ditulis atas engkau pada azali, nescaya ditolak akan dia oleh Allah daripada engkau. Kalau Tuhan dah kata dah kita ni selamat, telah jadi apa? Kita selamat. Mailah ribut taufan macam mana pun, matilah ratus ribu orang pun, Tuhan kata selamat ni tak mati. Tak mati, begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala palingkan dia daripada kehendaknya dengan satu halangan daripada beberapa halangan oleh kekuasaan Tuhan yang maha tinggi, tertegah jadi daripada asalnya ataupun daripada memberi bekasnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Artinya telah diangkat qalam dan telah kering segala sahifah. Yakni sudah selesai suratan takdir pada Lauh Mahfuz dengan apa yang telah ada dan apa yang lagi akan jadi, sehinggalah pada hari kiamat nanti. Tuhan dah tentulah dekat kita ni. Dia tak boleh tambah dah. Macam mana dia tentu kita mati bila? Kita akan mati pada tarikh itu. Allah dah tentu dah benda ni. Dan telah kering kertas tempat tulis itu. Maknanya tak ada pindahan dah. Yang ni telah selesai semuanya. Tiada boleh ditukar ganti kemudian daripada itu lagi. Cuma masalah dia apa juga? Kita tak tahu. Apa hak Allah tulis kat kita, kita tak tahu. Maka kerana tu kita kena usaha. Ada orang tanya ustaz, dia kata kalau macam tu kita dah Tuhan tentu dah, kita kena buat apa? Mana Tuhan tentu tu akan dapat kat kita? Ya, kita kena usaha. Bagaimana kita kena usaha? Pasal kita tak tahu apa yang Tuhan tentu kat kita. Kita kena usaha. Ketentuan itu atas Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Kemudian hadis ni pendek ya. Kita baca pendek je. Bab dia kata i'qilha wa tawakkal. Dia baca dia dulu. Kalau baca tawakkal syaddah, makna dia usaha dulu baru serah diri. Tapi kalau baca tanpa syahadah, tanpa syahdu, dia jadi tawakal, ada alif.
Ta, waw, alif, kaf, lam. Tawakal, maksud dia tak ada usaha, pakai saraf saja. Menurut bahasa Arab yang macam tu Kalau baca tawakal, makna dia kita usaha, lepas itu kita serah kat Tuhan. Tapi kalau kita tawakal, ta, waw, alif, kaf, lam. Tawakal, maksud dia tak ada usaha apa, daripada awal pakai serah kat Tuhan dulu-dulu ya. Cukup cantiknya ni. Yang ni dia kira tak mau. Yang agama mau ni tawakal, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tambat menatang baru bertawakal, ataupun lepas menatang itu dan bertawakal. Mana satu? Kita tambat dulu baru kita serah kat Tuhan. Kita main dengan kereta, dengan motor kita sampai, patut-patut kita buat kunci dia, ada alarm on dia, apa-apa semua dulu, masuk main dalam masjid semayang. Ataupun main-main, aku pun main nak semayang, nak mengaji, nak buat benda baik, takkan Tuhan tak jaga pun. Pakai tinggal lagu tu dengan switch motor pun tak ambil, tinggal tanduk. Alhamdulillah, peluang-peluang tak ada apa. Kan? Ini dia nak beritahu ni hak mana satu hak kita nak buat. Kita nak usaha patut-patut dulu baru serah kat Tuhan ke, pakai pada awal kalau Tuhan tolong tengoklah macam mana kan. Ketahuilah saudaraku, ada orang yang sangka makna tawakal itu ialah meninggalkan berusaha dengan badan dan meninggalkan tadbir dengan hati, dan biar berguling di atas tanah macam tu saja, seperti mana pekerja kain duduk bercamuk tu, ataupun semacam mana segumpal daging duduk di atas papan pemotong daging. Lagu tu ya. Dia beli daging di market, balik main tinggal kampung, kita tinggal tak, kita main tengok dia boleh jadi sup. Main tengok cantik dengan daging tu pun tak ada lah. Kan tawalin supi dulu tak ada. Kan macam mana kita nak buat, dia kata. Jadi tawakal ni macam mana, dia kata. Maka sangka ini ialah sangka orang yang sangat jahil. Anak dia sakit, ya kira Tuhan ya, Tuhan yang bagi sakit, Tuhan bagi baik. Kata ini dia kata kat bini dia, Tuhan tahu, dia serah kat Tuhan. Main-main tengok tu lengkapan tanam lah, habis yang pula ubat tak ambil, apa pun tak ambil. Kita disuruh berusaha, lepas itu baru bertawakal, dia kata. Bukan pakai tinggal lagu tu aja. Kalau buat lagu tu, ini orang yang sangat jahil, dia kata. Dan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu haram pada syarak. Bukan setakat jahil, itu perbuatan berdosa di sisi Allah. Kalau tak usaha, terus suruh Tuhan atong semua, berdosa dia di sisi Allah. Pasal apa? Pasal Nabi pun berusaha. Nak jadi perang Khandak tu, bulan puasa Nabi pergi korek parit sama dengan sahabat semua. Awak Nabi tak boleh serah kat Tuhan saja, suruh Tuhan jaga. Pasal apa yang sampai duduk korek parit dalam berapa, lebar berapa? Pasal apa? Pasal Nabi sendiri pun berusaha, baru bertawakal kepada Allah. Jadi kalau Nabi sudah tunjuk contoh macam tu, pasal apa pula kita ni nak lagi spesial daripada Nabi, sampai tak gaduh usaha apa, suruh Tuhan jaga kita. Begitu. Baik, maka bermula syarak memuji dia atas orang yang bertawakal. Maka bagaimana pula mencapai satu makam daripada beberapa makam agama dengan larang-larangan agama. Dengan kerana itu patut diberi keterangan tentang tawakal itu. Dia kata ini nak kena explain. Bawah tu dia cerita secara falsafah panjang lebar. Contoh dia bawa buka surat sebelah tu. Muka surat sebelah, panggal yang ketiga tu, dia kata bermula yang dikatakan tawakal itu ialah jazam nafsu dengan dia, ialah segala asbab yang bertali mali dengan segala musababnya, dengan takdir Allah dan kehendaknya akan sebagai pertalian yang turut menurut tiada boleh bercerai. Seperti dia bawa contoh, seperti makanan apabila ada dia terletak di depan kamu, padahal engkau lapar, berhajat kepada makan makanan itu, tetapi tidak dihulurkan tangan pada makanan itu supaya boleh diambil makan, disuap ke dalam mulut, dan kamu kata aku tawakal saja. Maka iaitu perbuatan kamu yang demikian itu, yakni tak suap makanan itu masuk mulut kerana kamu bertawakal, maka itulah perbuatan orang gila semata-mata. Dia buat contoh, nak abang orang tak mau usaha ni. Kan anak dia sakit, dia kata kat bini dia, Allah bagi sakit, Allah bagi baiklah, kita terangkan. Baik sangka kat Tuhan sudah. Tak dengar tadi Ustaz Nuri doa abang. Kita mau baik sangka dengan Tuhan. Dia faham lagu lain, tuan-tuan.
Kan senang mengajar masjid ni, bukan senang. Kawan hati tengah ni dia bukan dapat 100%, dia lebih dapat 40 lah. 40 duduk main gini ni. Dia tak dengar. Tadi baru ustaz dah abang. Kita ni, benda ni mau serah kat Tuhan ni. Dia pergi kata dulu. Bini kata ni anak demam sampai dia tarik-tarik badan ni, mata dia putih-putih ni. Allah tahu lah Allah nak bagi apa kat dia. Apa yang Allah bagi itulah yang terbaik untuk dia. Dia kata, bini dia kata, abang biar putih lah. Ni lah aku ajak hang pergi mengaji kau Ustaz Samsuri. Jadi hang tak pergi. Ni lah Ustaz dah abang kata ni. Semua duk bobin mai kat saya. Adakah saya pihak abang macam tu? Tapi dia kata kita kata macam tu. Berjawab lah ni. Mati dia anak dia. Bila mati anak dia, ini dia abang kawan habis. Siapa main tengok mayat semua dia abang. Dia kata ni laki saya ni pasal ikut Ustaz Samsuri jadi gini. Cantik tuan-tuan, cantik. Terima panggung duk tanggung macam ni. Padahal kita tak abang lagu tu. Dia faham lagu tu. Ini bahayanya tuan-tuan. Ini bahayanya. Ni dia nak beritahu lagu ni. Dia kata kita ni makanan dah masak, dah hidang semua siap cantik dah dia ada depan mata. Kita tengok makanan tu, kita kata aku tawakal kat Tuhan. Tunggu bagi makanan tu dia macam nak terbang dia masuk dalam mulut kita. Lagi dia tak naik lagi tu, aku tak mau sentuh dia. Aku serah kat Tuhan mana ni. Allah tahulah kata aku lapang, Allah lah patut kena bawa makanan mai kat aku. Tapi tak ada pula macam tu. Kita bawa makanan ni tawakal apa tak tepi, aku pediah cukup dulu. Tak anak sakit nak tawakal. Apa ni? Makanan tak tolak, alhamdulillah, bismillah jalan. Tapi hala kena buat kerja mana sama. Nak tawakal. Ini tak kena. Dia kata kalau sampai macam tu dia faham tawakal ni, maka dia kata ini orang gila semata-mata. Dia kata ni dalam kitab ni, dia pandai-pandai kata. Dia kata ni iaitu perbuatan orang gila semata-mata. Bukannya daripada tawakal satu pun kalau macam tu. Kerana sesungguhnya engkau itu menanti Tuhan jadikan kenyang padamu, tidak dengan roti dan tidak dengan nasi. Doa harap Tuhan bagi kenyang, nasi tak mau makan, roti tak mau makan. Ataupun dijadikan roti itu datang kepadamu, masuk dalam mulut. Lagu duk jegek ke nasi itu, bagi nasi itu masuk dalam mulut sendiri. Mana boleh macam tu, dia kata. Ataupun menantikan datang satu malaikat, tolong ubah nasi itu masuk dalam mulut, dia kata. Dan disampaikannya masuk ke dalam perut kamu. Suruh malaikat yang ambil suap dia. Malaikat mai kata nyam-nyam lalu tu dia duduk suap. Dia duduk minta lagu tu, ya Allah, ya Tuhan, awaklah jadi macam ni. Maka perbuatanmu itu menunjukkan kamu itu sesungguhnya jahil sungguh-sungguh tentang perjalanan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Tak reti agama sungguh dia ni, dia kata. Begitu jugalah kelakuan kamu. Mau menegahkan binatang kamu supaya tidak ke mana-mana pergi membinasakan punya orang. Kita belah kambing, belah lembu, belah apa. Tak ada aku kata nak buat kandang ke, nak tambah ke apa, tak ada. Aku tawakal kat Tuhan. Binatang ni pagi pokok membelah orang, pergi makan pokok apa orang semua. Dia kata itu bukan salah aku. Aku tawakal kat Tuhan. Tuhan memang takdirkan dia nak pergi makan pokok kori. Dia kata, ya awak lah dia jadi khosat macam tu. Tuan-tuan, ada ni macam ni ada. Maka kamu lepaskan dia, yang ni kamu tak tambat dia, serta kamu kata pula aku tawakal. Maka kelakuan kamu dan perbuatan kamu tak tambat binatang tu, ialah kelakuan dan perbuatan orang gila. Lagi sekali dia kata gila, memang gila semua. Baik, dia kata, dan maka dengan sebab supaya betul perjalanan kamu, disuruh syarak supaya menambat dia, serta tawakal pada Tuhan, bukan disuruh lepas dan bertawakal pada Tuhan. Itu maksudnya. Baik, kemudian dia kata hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul qala rajul ya Rasulullah aqiluha wa atawakkal atau utliquha wa atawakkal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam i'qilha wa tawakkal. Diriwayat dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Kata dia, telah berkata satu laki-laki, ya Rasulullah, adakah hamba tambat menatang ni baru hamba tawakal, ataupun hamba lepas buang dia dan hamba bertawakal? Sabda Nabi, yaqilha, tambah dulu wa tawakal, baru tawakal pada Allah. Jadi main mengaji, berhenti kunci kereta apa, alam bagi hidup apa-apa semua dulu, tawakal pada Allah, masuk main dalam masjid mengaji. Kalau nak jadi apa juga, itu kita dah serah kepada Allah setelah kita berusaha. Nah, daripada awal main-main dengan tinggal kereta, dengan siap kunci tinggal dalam tu, dengan buh duit pula aku atas dashboard tu bagi orang nampak, aku tawakal kat Tuhan. Alhamdulillah, dengan duit-duit tu, dengan kereta tu, habis semua orang tak dia habis. Lepas tu nak marah Tuhan tak jaga kereta kita. Sedangkan kita main mengaji. Takkan Tuhan tak tahu kita main mengaji ilmu agama, dia tak jaga kereta kita, hidup marah Tuhan. Tak boleh macam tu. Nah, baik. Kemudian bawah tu dia cerita balik benda yang sama tadi juga. Wallahualam. InsyaAllah lepas ini tuan-tuan, kita masuk bab da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, iaitu satu bab tentang tinggalkan barang yang jadi syok kalau mengerjakannya, kepada barang yang tidak memberi syok kepada kita jika mengerjakannya. Bab yang akan datang ni, kita dalam hidup kita sentiasa ada benda ni. Boleh ke tak boleh ni, boleh ke tak boleh ni, boleh ke tak boleh ni. Kalau duk main macam tu, tersabarlah dengan banyak dalam hidup kita nanti jumpa banyak benda macam ni. Persoalan yang seumpama ni banyak dalam masyarakat. Yang kita dengar kata ustaz kata boleh, dengar kata ustaz kata tak boleh. Ustaz kata boleh pun dia bawa main dengan hadis, dia bawa main dengan apa keputusan fatwa daripada sana sini, dan semua dia bagi main. Kawan ni kata tak boleh, bukan kata tak boleh, siap dengan kata haram dengan kata apa lagi. Dia pun ada juga hujah 2-3 dia bagi. Jadi kita ada dengar ni dia jadi terpenyek kepala ni. Ustaz ni kata okey, ustaz ni kata tak okey, dia pun tengok Quran lain-lain lah. Ada orang yang dalam masyarakat ni, dia jadi kecewa, dia jadi kecewa macam tu. Dengar ustaz, dia ni kata boleh, yang dia ni kata haram. Kalau dia ni kata haram, dia ni kata makruh, boleh dengar juga lagi. Jalan tu jalan belah kiri semua. Tak, dia ni kata boleh, dia ni terus kata haram. Jadi macam mana simpang dia jauh macam tu? Pening kan? Jadi kalau kita duduk pada kedudukan orang yang berilmu dan boleh menilai ilmu, senang. Kawan nak kata boleh, okey, apa hujah kita nak dengar, kita nilai. Kawan nak kata haram ni, apa hujah dia, kita nak dengar, kita nak nilai. Daripada dua ni kita buat keputusan apa nak tentu. Dan benda macam ni dia banyak jadi benda macam ni kan, daripada sebesar-besar benda sampailah benda kecil. Contoh kita abang di Masjid Perang Gadan hari itu, contoh apa nama perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang daging babi. Kita lebih sakit kepala, buat apa ikut sukalah anak ikut yang mana kan. Imam Syafi'i dia kata daging babi itu najis mughalazah, kalau dipegang lebih nak kena sama dengan 7 kali satu ayam, apa tak ayam tanah, 6 kali dengan ayam. Itu yang Imam Syafi'i kata, ini dia hujah yang Imam Syafi'i bagi. Kita baca lah 3 mazhab lagi, Hanafi, Maliki dengan Hanbali. Tiga-tiga ni pula dia kata apa? Tak, dia bukan najis mughalazah. Dia kata dia najis biasa aja, basuh macam biasa, tak payah nak sama nak apa. Dia kata begitu. Kita ni tidur sakit kepala buat apa? Orang Islam bukan kita seorang, berapa ramai orang Islam dalam dunia ni orang tak sakit kepala pun. Yang kita tidur sakit kepala buat apa? Bacalah dua-dua. Tuan-tuan adakah nak kata Imam Syafi'i betul? 3 imam ni tak betul? Tak boleh kata begitu. Demikian juga tuan-tuan tak boleh kata 3 mazhab ni betul, Imam Syafi'i tak betul pun tak boleh kata begitu. Sebab ini ijtihad dan mereka ada hujah mereka. Dan kita nak yang mana? Kita baca. Yang penting kita baca, kita faham, kita berhenti, kita pegang. Hanafi Mekah saya pening kepala orang sakit ni nak turun pergi Mekah esok dah. Esok dah nak pergi hari ni tu sakit kepala macam apa? Dah ni pasal masa duduk tawaf ni, dia kata masa duduk tawaf ni duduk bersentuh lelaki-lelaki perempuan ni.
Baca ke tak baca ayat sembahyang? La ilaha illallah. Satu dunia orang tahu perbincangan tentang benda ni. Orang lain tak sakit kepala. Pergi buat haji balik elok dia hang sakit kepala betul apa? Dah lah itu saya pergi kursus haji, ustaz ni kata kena ambil ayat sembahyang lain. Ustaz ni pula kata tak apa. Ni saya betul-betul macam mana? Zahir dia kan? Awak itu jadi kosong dia macam tu. Tu Zahir kan? Bagi sakit kepala tu hilang dulu lah. Baru pergi. Tuan-tuan, agama ni dia lapang. Dia lapang. Zaman Nabi jadi benda ni, sahabat dua orang musafir di tengah padang pasir. Mimpi, dua-dua orang mimpi yang mewajibkan mereka mandi. Dua-dua sahabat ni musafir tengah padang pasir, mimpi gambar baik. Maka kena mandi wajib. Jadi nak mandi wajib tengah padang pasir, tempat tak ada air. Macam mana nak buat ni? Nak kena semayang. Seorang kata, oleh kerana keadaan macam ni, ayah tak ada nak buat mandi wajib, aku tayamum. Dia kata, aku tayamum sebagai ganti kepada mandi wajib, lepas itu aku semayang. Sahabat seorang lagi pula, dia kata ini bukan bab ayah semayang nak semayang, ini bab mandi. Dia kata, tayamum mana boleh cover mandi ni? Dia kata, aku nak rolling dalam debu ni. Dia kata ijtihad, tentang ijtihad. Otak dia ingat macam tu. Pasal apa? Pasal dia kias. Mandi makna satu badan kena air. Bila air tak ada satu badan, mesti kena debu. Dia ingat lagu tu. Maka dia pun stand masuk dalam debu padang pasir tu, dia rolling. Dia rolling daripada ujung rambut, ujung kaki semua kena debu. Dia anggap kata dia mandi wajib. Lepas tu dia pergi semayang. Tadi dia dengan pendirian dia tayamum, dia semayang. Balik ke Madinah, dia refer dekat Nabi. Ya Rasulullah, so jadi macam ni. Kami dua-dua orang ni, saya buat keputusan macam ni, dia ni buat keputusan macam ni. Macam mana? Hak mana satu betul? Nabi senyum saja. Nabi tak kata, aku sakit kepala apa ni. Nabi senyum. Nabi tak ada masalah tentang benda ni. Nabi senyum. Nabi kata apa? Dia ni betul. Kawan hak tayamum saja ni betul. Hak rolling dalam debu ni, Nabi kata hang satu pahala. Ijtihad, kalau tepat dua pahala. Kalau tak tepat satu pahala. Tak ada dosa. Tapi Nabi kata lain kali jangan rolling bagi orang. Lain kali mau ikut cara dia ni. Cantik tuan-tuan, tak ada masalah apa. Ni hadut sakit kepala Nabi ni. Apalah jadi macam tu tuan-tuan. Itulah pentingnya tuan-tuan, kita mengaji. Bila kita mengaji, dia bagi hujah belakang ke kita. Tuan-tuan boleh baca, okey ni pendapat Imam Syafi'i. Pasal apa timbul pendapat macam ni? Ni dia nas dia macam ni, daripada nas ni lah timbul dua pendapat ni. Contoh, dalam mazhab Hambali, baca Fatihah, bismillah dia tak kuat. Kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, imam baca Fatihah tak, bismillah dia tak kuat. Kan dia takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bunyi macam tu ya, bismillah tak dengar bunyi. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan pergi ke mana-mana alam yang orang mengikut mazhab Syafi'i, imam nak baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bismillah tu kuat. Itu nak jadi masalah kan? Baca, ada keterangan dalam kitab. Bab tu kita pergi baca di Masjid Padang Temu tu, Sungai Petani. Dia akan sampai tajuk tu. Tajuk pasal apa yang pergi jadi timbul cerita bismillah baca kuat dengan bismillah baca pelan. Apa hujah Imam Syafi'i dan apa hujah Imam Hambali. Kita baca, kita faham. Tak ada masalah kan? Tak ada bila kita pergi Mekah dengar imam tak bunyi bismillah, terus langgar pergi dekat imam tu nak jumpa juga. Sampai polis duk pegang kita tu nak pergi juga. Kau nak tanya dia, ya Syekh, bismillah. Nak cakap Arab tak erti. Syekh, bismillah. Dia tengok apa kena dia ni. Bismillah. Fatihah, bismillah. Tak lagi masuk lokal lagi kan. Kan? Faham apa benda, faham, kita tahu apa dia dan tak timbul sebarang masalah. Itu je cerita dia. Setiap perbezaan pendapat ada penjelasan dia. Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i. Tapi ada beberapa pendapat Imam Syafi'i dia pun tak setuju. Dalam bab
khinzir tadi, Imam Nawawi sama dengan pendapat Imam Hanafi, sama dengan pendapat Imam Malik, dan sama dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dia, Imam Nawawi sendiri, dia kata babi bukan mughalladhah. Dia kata tak ada masalah, tapi dia mazhab Syafi'i. Pasal apa? Pasal tajuk itu adalah tajuk yang melibatkan soal ijtihad, dan dia rasa ijtihad yang 3 orang ni lebih selesa dengan dia, maka dia bersetuju untuk mengambil ijtihad itu. InsyaAllah tuan-tuan, pelan-pelan kita mengaji, pelan-pelan kita nampak apakah sebenarnya benda yang timbul. Kemudian itu tajuk yang akan datang. Kalau timbul macam tu, ambil benda yang tak meragukan kita. Kemudian dia main tajuk bab la yu'dalu bid'ah. Ini juga satu tajuk yang cukup bagus. Bab la yu'dalu bid'ah. Nak cerita kata jangan baca bid'ah. Bid'ah ni lain pula. Bab la yu'dalu bid'ah, maksudnya kita buat amal ibadat ni, kalau buat ropoh cepat-cepat dengan buat tenang, slow and steady, tak mana lebih baik. Itu maksudnya kan. Kita jenis semayang laju, rokok cepat, yang tidak sujud, nampak habis bagi salam bangkit takbir, semayang lain pula, laju macam tu juga, habis bagi salam bangkit, semayang lain pula, laju macam tu juga, lepas tu bagi salam. Dengan satu orang yang semayang dia steady, rokok dia dengan tamaknina, yang tidak dia dengan sujud dia menepati kehendak sunnah. Dia menepati kehendak sunnah, takbirnya menepati sunnah, qiyam dia menepati sunnah, rokok dia menepati sunnah. Semasa rokok, jari yang duduk di lutut tu macam mana, menepati sunnah. Dia semua adalah hadis sunnah, semua adalah hadis. Masa rokok, jari kita di lutut tu nak rapatkan, nak renggang, ada adalah hadis. Masa sujud jari kita nak renggangkan, nak rapat, ada adalah hadis. Masa sujud kaki nak rapat ke, nak buka ke, ada adalah hadis. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, adakah bacaan-bacaan tertentu ke, tak adakah, ada dalam hadis. Sesuatu orang yang semayang dia menepati sunnah. Dia kata dia tiap-tiap satu perlakuan dalam semayang tu dia ambil kira hadis kata macam mana. Lebih baik dia daripada semayang laju sampai rempuh habis segala peraturan yang ada. Tajuk ni dia akan bincang macam tu. Kemudian dia akan main tajuk fi man akala halalan dakhala jannah. Siapa yang kecenderungan hidup dia memilih makanan halal, itu sudah satu jaminan kepada dia untuk mendapat syurga. Dia dalam hidup dia sangat menjadi kepentingan dalam hidup dia nak yang halal. Makan, minum, pakaian apa semua dia nak halal. Halal itu kan bukan makan minum aja. Pakaian kita ni pun takut halal haram. Sampai ada hadis Nabi kata kalau sekiranya baju yang kita beli ni, dalam harga baju yang kita beli ni ada 1 dirham duit haram, Allah tak terima sembahyang. Kita beli baju di Jumbah ni, dibeli di Mekah, harga 80 rial kata. Daripada 80 rial ni ada 1 rial duit rasuah. Semayang sah pun itu hang punya pasal. Tapi Allah tak terima semayang orang yang memakai baju yang baju tu dibeli dengan campuran duit halal duit haram. Macam mana agama mendetailkan benda ni? Makna dia apa tuan-tuan? Allah dia mau sesuatu yang bersih, yang baik, yang elok. Maka tak heran Nabi SAW ketika nak mengkebumikan anak dia yang mati, Nabi tanya dulu. Nabi tanya ada di keliling tempat nak tanam mayat ni. Nabi tanya siapa yang semalam seingat-ingat dia tak ada buat dosa apa-apa. Nabi tanya dulu. Satu sahabat kata, saya ya Rasulullah, saya seingat-ingat saya tak ada lah buat benda salah. Nabi panggil dia masuk dalam liang untuk nak pegang mayat nak letak. Nabi pilih macam tu. Nabi pilih macam tu. Betapa orang bersih ni dinilai tinggi oleh Allah dan oleh Nabi SAW. Jadi saya pesan diri saya pun 1000 kelemahan tu ada. Saya pesan dekat tuan-tuan, sedaya upaya bersihkan diri kita.
Kita aja boleh buat benda tu. Siapa boleh buat? Kita aja boleh buat dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta Allah tolong kita bagi kita bersih. Itu je. Tak mau benda-benda cacat, celah, dosa, danuk yang nak jadi kita masalah dengan Tuhan ni, tak mau. Seberapa daya nak elak benda ni. Kemudian dia main tajuk bab maja'a fil a'mal lillah. Itu cerita tentang nak buat amal apapun biarlah kerana Allah. Susah dah. Ni susah. Tajuk ni dia nak habis. Ada lebih kurang 13 muka surah ni. InsyaAllah menjelang bulan puasa lagi berapa bulan nak main puasa pula. InsyaAllah kita khatam. InsyaAllah minta panjang umur, sihat, Allah bagi ruang masa 13 muka surah lagi. InsyaAllah kita khatam jilid ni. Kalau dan sebelum puasa kita baca balik tajuk puasa, kita baca start kita pontiah dulu sebelum puasa. Tuan-tuan, dia kata amalan seberapa daya upaya kita biarlah lillah, kerana Allah. Nak bagi ikhlas kerana Allah bukan senang, tuan-tuan, bukan senang. Tapi kalau kita bersungguh, Allah tolong kita, kita dapat ikhlas. Allah aja boleh tolong kita dalam hal nak ikhlaskan diri. Lepas dia main tajuk tu, tajuk bab nak ikhlas tu dia ada 13 muka surah. Tu dia yang kata nak ikhlas tu dia ada 13 muka surah. 13 tu tak teruk, nak ikhlas tu lagi teruk. Kan 13 kita boleh baca insya-Allah. Nak ikhlas tu tak tahu tanda, tak tahu tanda. Dalam duk bercakap dia boleh main dalam hati kita tidak ikhlas. Berasa ria, nak tunjuk orang, berasa sum'ah, bercakap, berasa macam kita cakap hebat, orang semua pakat dengar. Kita berasa ujub, kita berasa diri kita berasa diri kita lebih pada orang, berasa macam kita. Semua ni merosakkan amalan kita. Yang semua benda ni bukan senang kita nak tepi keluar daripada hati kita. Hanya orang-orang yang banyak zikir kepada Allah saja, Allah boleh bagi dia dapat ikhlas. Banyak zikir. Pasal apa? Pasal zikir menyucikan hati. Zikir ni dia menyucikan hati. Dia macam duk bleach, dia macam duk kelorok hati kita. Dia kelorok. Mula-mula kena tu dia keluar hitam ayat ni. Kita lagi duk bleach dia lagi. InsyaAllah dia pelan-pelan kalau hitam tu dia main duk kelabu, dia main sampai dia boleh dapat jernih tu. Kalau masa tu Allah bagi kita mati, syukur kita banyak-banyak kepada Allah. Dan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Allah sahaja boleh tolong kita. Banyak-banyaklah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.